Tuan budak tak boleh tidur. Jadi yang saya jemput yang berhormat Tuan Kuala Segaran, anak lelaki Merogesan. Terima kasih. Saya kemukakan soalan yang ke-10. Yang berhormat Menteri. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang berhormat Ibu Barat telah tanya tentang isu pengangguran di Malaysia dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikannya. Datuk Yang di-Pertua, kadar pengangguran di Malaysia adalah di dalam lingkungan 3.4%, dan kalau ini akan terjema kepada 421,800 orang. Di dalam piawaan antarabangsa, kalau satu-satu negara telah mencapai kadar pengangguran yang kurang daripada 4%, itu dianggap sebagai negara yang telah mendapat guna tenaga yang penuh. Dan daripada segi itu, di dalam takrifan antarabangsa, Malaysia bukan satu negara yang mempunyai pengangguran yang begitu ketara. Walau demikian pun, di dalam butiran kita masih mempunyai 400 lebih ribu orang yang masih mencari kerja. Dan banyak sebab mengapa mereka yang di dalam 400 ribu ini tidak mendapat kerja. Dan kalau dia membagikan kepada dua kategori, iaitu satu yang graduan dan satu yang bukan graduan. Di dalam golongan graduan, sebab-sebab utama mengapa mereka tak berjaya untuk mendapat kerja, salah satu daripadanya ialah kadang-kadang bidang yang diambil oleh mereka mempunyai permintaan yang kurang di dalam kuasa pasaran. Nombor dua ialah banyak kerja yang ditawarkan kadang-kadang memerlukan mereka mengadakan pengalaman di dalam satu-satu bidang sebelum mereka boleh berjaya untuk mendapat kerja itu. Nombor tiga, ada dua sebab yang sentiasa diberi. Satu adalah kurang kuasa berkomunikasi dan kurang kemahiran dan fasiran di dalam bahasa Inggeris. Ini untuk mereka yang graduan. Dan untuk mereka yang bukan graduan, kadang-kadang isu ialah mereka memilih jenis kerja dan tempat kerja. Dan keadaan isu gaji yang kadang-kadang tidak memuaskan pihak yang memohon untuk kerja, dan harapan gaji tidak padan dengan apa yang telah ditawarkan oleh kuasa pasaran. Inilah isu-isu mengapa kita masih mempunyai lebih kurang 400 ribu orang yang menganggur. Bukan kekurangan peluang kerja, seperti ahli-ahli yang berhormat tahu, di negara kita mempunyai secara resmi lebih kurang 1,8 juta pekerja asing. Dan kalau ada peluang-peluang pekerjaan untuk ini 1,8 juta orang ini, maka ini bermakna peluang-peluang pekerjaan adalah untuk mereka yang cari kerja di dalam negara kita. Kerana sebab-sebab yang saya telah beritahu tadi, ada satu golongan di dalam negara kita yang masih tidak kerja pada satu masa kerana mereka mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Walau demikian pun, kerajaan sebagai kerajaan yang prihatin tentang isu ini dan untuk menyelesaikan isu ini, kita dalam mengambil pelbagai jenis langkah. Salah satu daripadanya ialah kerajaan menjalankan dan menguruskan satu jobs portal yang dipanggil Jobs Malaysia, melalui yang diberikan secara percuma. Kalau ada yang di swasta yang kena bayar, tetapi ini diberi secara percuma. Dan untuk tambah nilai kepada portal ini, kerajaan telah mewujudkan Jobs Malaysia Center, di mana ada pegawai-pegawai yang akan memberi bimbingan dan nasihat kepada mereka yang mencari kerja, supaya melalui itu mereka boleh mendapat peluang-peluang pekerjaan. Dan pada masa sekarang kita mempunyai 12 Jobs Malaysia Center di seluruh negara. Dan untuk membantu pekerja-pekerja, kita buka Jobs Malaysia ini pada hari Sabtu pun, pada hari pagi sampai pukul 5 petang, supaya mereka yang menganggur boleh pergi ke situ, mendapat nasihat, mendaftarkan diri dan membolehkan mereka untuk mendapat kerja. So walaupun pada masa dahulu Jobs Portal ialah cuma sistem saja, tetapi kerajaan telah meningkatkan nilainya dengan adakan pegawai-pegawai tertentu yang mempunyai kepakaran di dalam bidang ini, supaya mereka boleh beri nasihat kepada mereka yang mencari kerja. Selain daripada itu, ada majikan yang datang ke kerajaan, datang ke kementerian dan meminta bilangan supaya mereka ada kekosongan. Di dalam hal ini, pegawai-pegawai di kementerian secara khusus membantu majikan-majikan ini di dalam usaha untuk mendapat
pekerjaan. Dan untuk memastikan graduan kita boleh mendapat kerja yang sesuai dan meningkatkan kemahiran mereka, banyak agensi-agensi di bawah kerajaan menjalankan kursus-kursus sebagai finishing school dan kursus-kursus untuk memberi mereka kebolehan yang diperlukan oleh industri. Dan program-program ini dibuat oleh banyak agensi, contohnya yang dibuat oleh Pembangunan Sumber Malaysia Berhad, iaitu pelaksanaan Graduate Training Program dan Specialized Training and Advanced Recruitment Program, yang dibuat oleh Gazana National, iaitu Graduate Employability Management Scheme, yang dibuat oleh MDEC, Malaysian Graduate Training Program, dan program-program yang lain dibuat oleh beberapa institusi-institusi kewangan. Ini adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kebolehan para graduan yang ada di dalam negara kita, supaya kemahiran, kepakaran dan pengetahuan yang mereka ada ini ialah selaras dengan keperluan industri. Terima kasih. Ya, Bu Barat. Terima kasih, Speaker. Soalan tambahan. Muhammad, saya nak tanya, walaupun angka yang diberi 3.4%, ini ada satu statistik yang kurang boleh dipercayai. Kerana kalau kita tengok dari on the ground, ini realitinya beza. Kerana kita tengok ramai yang ada kelayakan tetapi tidak dapat kerja dan sedemikian. Dan bukan ini confine kepada satu bangsa atau satu sektor, tetapi merata-rata. Tetapi yang tenat dan yang teruk sekali adalah di antara masyarakat orang asli dan orang India, di mana dikatakan the highest unemployment rate di negara ini. Dan adakah kerajaan sedar bahawa ada satu polisi yang diguna pakai di swasta, iaitu employ Indian and orang asli last policy, di mana ada diskriminasi terutama kepada masyarakat ini, di mana kalau kita tengok mereka ada kerja, I agree, mereka ada dapat kerja. Kerja apa? Office boy, plumber, cuci jamban, lorry attendant, yang ni. Tetapi management level atau middle management level tidak dapat kerja-kerja sedemikian. Dan adakah kerajaan sedar bahawa kita perlu ada satu inisiatif dan satu sistem yang baru untuk merangkumi, untuk menolong orang-orang macam ni? Yang berhormat sendiri adalah pengurusi Jawatan Kuasa Special Task Force, di mana satu di antaranya saya dapat soalan jawapan semalam yang mengatakan bahawa ada dasar-dasar yang untuk menolong masyarakat India terutamanya, di mana untuk meningkatkan mereka dari 4% sekarang di kaki tangan kerajaan ke 70.4%. Itu adalah dasar di mana kedudukan masyarakat India di negara ini. Tetapi polisi yang mismatch. Kerana di Kelantan, Terengganu, di Sabah, Sarawak, you hardly find any Indians. So kita perlu satu yang lebih manfaat di tempat-tempat lain, supaya kita boleh absorb lebih masyarakat, lebih orang yang tertindas, yang kita memberi pertolongan, perlu memberi tolongan. Dan soalan yang kedua saya tanya yang berkaitan dengan perkara ini yang tidak dijawab oleh Yang Berhormat Menteri adalah kepada pihak yang menjadi penganggur dalam seluruh dunia yang dipertua. Ya, semua negara di mana kita ada full employment, ada unemployment benefits. Kenapa kita mengatakan we have full employment, tetapi sebenarnya pada hakikatnya tidak ada full employment, tetapi tidak ada unemployment benefits? Adakah ini satu dasar kerajaan untuk confusekan market forces di negara ini, dan sebenarnya kerja-kerja yang di mana yang bawaan sekali, 3D, dangerous, demeaning and the 3D ini, di mana itu pun diambil alih oleh masyarakat orang asing di luar negara, lebih dari 2 juta orang, dan ini pun tidak ada di mana peluang untuk anak-anak kita untuk bekerja. Jadi apakah dasar supaya kita ubah dari mindset yang sedia ada? Adakah kita nak liberalize market forces, dan juga untuk mengguna pakai yang tidak guna pakai undervalue our graduates dan mismatch dalam pengajaran English dalam universiti-universiti? Ringkaskan jawapannya, Pak ya. Soalan dah panjang sangat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.
Sepenuhnya soalan yang ditanya oleh ahli yang berhormat daripada Ipoh Barat ialah diasaskan kepada persepsi saja, bukan diasas kepada butiran yang betul. Sebenarnya kalau saya mau jawab pun, saya tidak perlu bawa jawab untuk persepsi-persepsi. Kerana kalau yang berhormat tidak menerima kadar yang diberitahu oleh kerajaan, kalau ada kadar yang berbeza yang telah dibuktikan oleh kajian yang telah dibuat oleh mana-mana agensi di bawah yang berhormat, tolonglah beri kepada kita boleh semak itu. Kalau tak ada, kita tidak boleh buat handaian dan buat ada persepsi yang salah dan berharap kerajaan untuk respon kepada persepsi-persepsi ini. Tetapi daripada keseluruhannya, kalau yang berhormat, memang bila yang berhormat tengok di dalam ground, ada orang yang terkerja. Pada masa yang sama, kalau yang berhormat melalui factory-factory dan kilang-kilang, memang ada pameran-pameran yang ada dan poster-poster yang tawarkan ribu-ribu peluang pekerjaan, itu pun ada di dalam ground juga. Ini menunjukkan bahawa memang ada penawaran dan memang ada keperluan dan terpulang kepada tiap-tiap individu untuk membolehkan mereka mendapat kerja. Isu itu yang dihadapi oleh kerajaan yang kerajaan telah mengambilkan langkah-langkah untuk menyelesaikan itu. Dan saya sudah cara jelas menjawab apa yang langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan mereka yang mungkin kurang kemahiran, yang ada kurang kebolehan, kita boleh meningkatkan pencapaian mereka supaya mereka boleh mendapat peluang kerja. Itu yang dibuat oleh kerajaan secara benar dengan ikhlas untuk memastikan rakyat mereka boleh mendapat peluang-peluang yang tersedia ada. Untuk jawab soalan yang kedua secara ringkas tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh jawatan kuasa pelaksanaan di bawah pimpinan saya untuk menyelesaikan masalah orang India, memang kita telah bukan daripada segi diskriminasi. Ini satu tuduhan yang tidak mempunyai apa-apa Indian last bukti, policy tetapi daripada segi untuk menambahkan peluang kepada pemuda-pemuda di masyarakat India, kita sedang lihat perkara itu daripada secara lebih holistik. Satu, untuk meningkatkan kemahiran mereka, meningkatkan kebolehan mereka, lepas itu mereka meningkatkan kejayaan mereka di dalam bidang kerjaya. Itulah cara yang dibuat oleh kerajaan, dan memang kita mempunyai KPI tertentu sebagai kerajaan yang mempunyai harapan untuk tarik balik sokongan kepada rakyat India, kepada Barisan Nasional yang sedang berlaku pada masa sekarang secara kuat dan luas. Kita berharap kita akan terus di dalam usaha ini untuk memastikan tahap kehidupan masyarakat India akan dinaik kepada satu tahap yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, Muhammad.